Kau jangan pergi masjid. Masjid slow. Ya ke? Surau tu dah lalapan, laju lah tu. Semua orang pergi surau tu, tak muat pintu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada Fadil Ustaz Farhan, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang, Penggerak Masjid Asy-Syukriyah, Felda Ijuk, seterusnya pimpin-pimpin tempatan dan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam kuliah ilmu, kuliah Maghrib Perdana katanya. Alhamdulillah. Saya tengok tadi boleh tahan ramai datang. Habis semayang risau lah saya, semua nak balik pula ni. Rupa-rupa semua bekerja mencari tempat duduk belakang. Tuan-tuan dah payah nak jumpa Samsul Debat lagi duduk je jauh apa pasal? Mata bukan makin nampak, makin tak nampak, pergi duduk je jauh kan. Tapi tak apalah. Mungkin dia rabun dokek duduk je jauh. Jauh boleh terang nampak, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, malam ni tajuk dia hakikat sebuah perjalanan, kan? Hakikat sebuah perjalanan. Jadi sebenarnya hidup kita ni pun satu bentuk perjalanan. Macam mana kalau tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, dalam satu malam digambarkan perjalanan dalam satu malam Nabi kita. Nabi kita dalam satu malam dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa tu pun satu bentuk perjalanan yang menggambarkan dalam satu malam ni keseluruhan kehidupan dan keadaannya di dunia dan di akhirat. Kan? Itu sebabnya kalau kita ingat dalam pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala pesan apa? Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Nampak? Sebab apa berita gembira? Sebab syurga pun Nabi dah tengok. Pahala untuk orang yang buat baik, ganjaran untuk orang buat baik, semua pun Nabi dah tengok. Dan amaran buat umatmu, sebab dalam neraka pun Nabi dah tinjau, dan akibat-akibat perbuatan manusia atas dunia ni pun Nabi dah nampak. Kiranya bertuahlah kita ni hidup atas dunia ni nak pergi ke akhirat, darul akhirah, kan? Banyak betul soalan bocor. Soalan bocor dah tahu dah, kalau orang ni buat macam ni jadi apa, buat macam ni jadi macam mana, semua dah bagi tahu dah. Dan perjalanan hidup kita ni nak bagi tahu betapa sementaranya. Disebutkan dunia ini hanya sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kan? Semua sementara. Tuan-tuan tengok ke dalam Felda ni pun cukuplah tuan-tuan. Dulu masa tahun dalam 10-20 tahun dulu kita tengok ada satu rumah besar tu paling kaya lah dalam Felda ni. Rumah andal tu rumah dia. Hari ni orang dah tak heran dah rumah tu berlambak rumah besar dalam ni. Kan? Macam tu lah. Kan? Kereta baru nampak kan? Lepas 2 minggu tak heran dah kereta tu. Tiba-tiba ada lagi baru daripada tu. Tiba-tiba ada Pro 2 Atiba. Kan? Nampak tak? Nak cakap apa? Kan? Kesementaraan. Kan? Manusia ni nak kata dunia ni, tanda-tanda dunia ni, gila dunia ni ada 3 je. Pertama, lelaki nak perempuan, perempuan nak kat lelaki. Kan? Laki nak perempuan, perempuan nak lelaki, kecuali yang lahir salah hari bulan tu. Yang lelaki nak lelaki, perempuan nak perempuan. Tu pelik dah, tu tak nak cerita lah. Tu tajuk lain. Kan? Macam mana pun hebat pun suami dia. Suami I macam ni. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada, dia kata. Kan? Manalah tahu. Suami banyak duit bagi 2,000 sebulan. Sekali malam tu tercokik sudu. Totalan sudu hilang 2,000 sebulan. Kan? Isteri I paling pandai masak dalam Felda Ijuk ni.
punya bangga dah. Besok tu dah makan kat warung depan tu. Sebab bini somput tak bangun-bangun sampai pagi. Kan nak tunjuk pun sementara juga. Tu sebab dalam suami isteri memimpin saling berpegangan tangan menuju ke darul akhirah dalam keadaan iman dan takwa, itu sebaik-baiknya perjalanan yang kita nak bawa pasangan dan juga keluarga kita. Kedua, tanda gila dunia adalah harta. Duit, harta, semua sementara. Ada rumah besar sampai masa tak besar dah. Ada kereta baru sampai masa tak baru dah. Sampai masa trade in, ambil kereta lain. Kadang-kadang kereta tu tersadai, kan? Sudahnya tak bawa-bawa habis. Dulu pernah berada di zaman kegemilangannya kereta tu, tapi sampai masa lama juga, kan? Macam tu jugalah motor. Motor lagi lah. Hari ni baru, besok tak heran. Sehari motor baru tu, kan? Keadaannya bawa motor besar. Sampai masa tak terdaya, ada tak siapa nak beli motor aku ni, kan? Keadaan dia. Jadi semua sementara sifat. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Kalau tak faham, saya mula balik. Faham tak? Faham ke? Mengangur macam tak faham kan? Jadi kesementaraan dunia. Tu sebabnya kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita tengok Iskandar Zulkarnain, raja yang hebat, paling beriman dan bertakwa, pemimpin yang paling beriman dan bertakwa, nama dia Iskandar Zulkarnain. Dia kata apa? Kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Buat apa pula? Yang pertama, yang usung jenazah aku, pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku, dia kata. Tabib ni bahasa orang hijau sebut doktor. Orang dulu sebut tabib. Kan? Tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu, taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku tu terkulai keluar macam ni, terkulai tangan aku ni. Kemudian tentera dia tanyalah, kenapa lah kau nak macam tu pula? Yang pertama, nak bagi tahu tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak bagi tahu kat semua orang, hebat mana pun tabib doktor tu tadi, dia tak dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, ditaburkan segala harta kekayaan sepanjang perjalanan. Kau akan tengok berapa ramai orang berebut ambil harta tu. Nak bagi tahu harta kau tu tak boleh buat masuk dalam kubur, dan kau tak boleh buat apa pun kalau orang nak berebut ambil harta tu. Kita mungkin cakap anak-anak kita baik, kita mati besok belum tahu lagi. Adik-beradik, anak-beranak semua bergaduh berebut harta yang kita tinggalkan, belum tahu lagi. Banyak berlaku macam tu. Masa mak ayah ada elok, bila mak ayah tak ada jadi tak elok. Tapi tak boleh buat apa pun, harta tak masuk dalam kubur. Dan begitu juga bila kau biarkan tangan terkulai itu tadi, nak tunjuk apa? Nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Bak kata orang hijau, masa dah time. Kan masa dah time. Tapi nak buat macam mana? Kan punya belagak kan, nak lawa tak kereta aku, lawa tak, dia basuh beria kereta tu. Lepas tu malam tu sakit dada, tidur mati, tak sampai bawa kereta. Dia sempat basuh kan, berebut anak-anak nak ambil kereta yang mana kan, siapa yang nak dapat kereta ni. Macam tu jugalah perjalanan kita, yang hidup pasti akan mati. Tu sebabnya kalau nak buat hashtag tu, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hakikat perjalanannya, dunia ni persinggahannya. Imam Al-Ghazali kata, dia ibarat naik kapal ni nak menuju ke akhirat ni, berhenti sekejap kat satu pulau, nama pulau tu dunia. Kapten kapal kata, turun bawah nanti, jangan leka dekat pulau ni, tolong kutip segala bekalan-bekalan nak bawa sambung dalam perjalanan. Jangan leka dengan kecantikan pulau ni, sebab kita sementara ya. Dah pesan dah. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama turun, dia nampak, dia tak peduli dah lawa ke, ada perempuan ke, ada apa ke, dia tetap kutip ni bekal nak teruskan perjalanan. Golongan yang kedua, dia turun aja, dia ambil dia leka. Cantik juga. Dia layan, lepas tu dia teringat, dah lah, kejap lagi dah nak bergerak kapal ni. Kutip. Itulah orang-orang tua
yang dah tua baru sadar kemudian dia datang masjid. Tak termasuk orang falda hijau, sebab dekat sini memang daripada muda sampai tua datang masjid. Saya cover siap-siap. Kalau tidak kan tak panggil lagi kan. Ya. Betul. Itu golongan yang kedua. Tapi paling tidak golongan kedua tu lebih baik daripada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga turun leka melayan dunia seolah dia tak mati-mati. Dan akhirnya ketika semboyan dibunyikan, kapten kapal panggil, baru dia perasan dia belum ada apa-apa bekalan pun nak bawa pergi ke untuk meneruskan perjalanan. Itulah keadaan dunia kita. Tuan-tuan, takkan tak sadar lagi. Dulu kan tanya budak-budak tu, tanya adik-adik tu yang sekolah rendah tu. Kita pun pernah jadi budak-budak dulu. Ingat tak? Masuk bulan puasa dulu, kita tengok jam macam tak bergerak jam tu. Aduh, bilalah nak berbuka puasa. Saya ingat saya dulu kat rumah mak saya cari simen. Simen tu kan sejuk, ambil bantal. Oh, dah panas tu terbalikkan bantal. Tengok jam ni rosak ke apa? Tapi bila masuk sekolah menengah, masing-masing dah pandai berkawan, dah ada geng-geng motor kat Felda ni. Dia dah mula ada geng-geng lepak dan macam-macam cerita. Kejap je dah berbuka, tapi lambat betul nak raya. Betul kan? Tapi tiba-tiba hari ni semua orang cakap, baru je puasa hari tu. Dah puasa balik kan, dah Rejab. Imam nak baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wah, apa cer? Kejap sangat, tiba-tiba dah nak puasa balik kan. Orang Arab ni masuk Rejab ni dah terbayang dah Ramadan tu. Orang falda hijau lain, belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh kan. Dan tahun lepas baru tahu kan langit tinggi rendah, betul tak? Ya, baru tahu tiba-tiba. Tu tandanya apa tu? Kalau tiba-tiba masuk ayat yang paling mahal orang Islam kat Malaysia ni, itulah ayat dia. Tiba-tiba nak raya. Tiba-tiba nak puasa balik lah. Tiba-tiba dah habis 2020 kan? Sedar ke tak sedar dah 2021 ni? Tak perasan kau kereta dah terbang-terbang dah kereta tak nampak 2021 dah ni kan? Tu saya tanya, apa tandanya? Tanda bukan cepat masa berlalu, tak, tandanya nak mati. Tu tanda nak mati tu, bila masa cepat berlalu tanda nak mati tu. Kan dalam pada kita hantar anak pergi sekolah, hari-hari yang tak ada sekolah, tiba-tiba hantar anak sekolah menengah, tiba-tiba hantar anak masuk asrama, tiba-tiba nak cakap bah nak kahwin. Kita rasa dia budak lagi kan, macam tu lah. Cepat masa berlalu. Takkan kita lupa perjalanan kita kan, tiba-tiba tak pernah terbayang, tiba-tiba ruang tamu kat rumah kita jadi tempat semayang kan. Jadi tempat selama ni dah bolehlah mengelak-mengelak, lagi pergi masjid. Ada yang mengelak jadi imam kat rumah, datang masjid. Ini tak boleh elak, masjid kena tutup. Parah. Berdabar-berdabar ayah setiap kali nak jadi imam. Barulah ketua keluarga perasan, kat rumah dia ada 3 helai je sejadah. Sejadah ni je ke tu je yang ada bang? Mana ada sejadah lain? Terpaksa pakai kain batik lepas isteri dia. Tu je yang ada. Lepas tu barulah ayah tu perasan banyak lagi surah dalam Quran tu rupanya selain pada surah Al-Ikhlas. Dia pada mula kahwin sampai ketua, inna a'tayna Allah, inna a'tayna Allah. Tak apa, bolehlah jadi imam kan, jadi imam tak apa. Anak yang dekat belakang dah agak dah mesti ni ayat abah baca, dah tahu anak tu. Dan kemudian alhamdulillah tahun lepas juga kita dapati ramai suami tak dapat tidur malam pada malam raya, menangis, menitis air matanya kerana menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok pagi itu. Bukan sebab apa dia nak baca khutbah, berdiri atas sofa baca khutbah, mimbar tak ada. Dia nak tinggi punya pasal
Lepas tu barulah ayah tu faham erti, kecil hati. Sebab bila dia baca khutbah, anaknya tidur. Dia kat masjid, imam baca khutbah tidur, dia tak rasa apa. Macam tu lah tuan-tuan. Cepatnya masa berlalu. Tu sebab kalau kita tengok kan dalam hidup kita ni, yang sementara ni, apa kita nak kejar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? 3 benda je. Dan hidup ni dalam perjalanan kita ni sebenarnya rupanya 3 benda je nak kejar. Apa benda nak kejar ni 3 ni? Yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Kita alhamdulillah kita dah ada hidayah ni, itu kita sampai masjid ni. Belum tahu lagi. Kan? Ada orang datang masjid sampai ke sudah. Kan, cuba tanya balik, ada tak usaha kita nak memperbaiki ibadah kita? Ada tak usaha? Kau daripada dulu sampai sekarang lebih kurang yang tak faham. Kena cek. Tu sebab alhamdulillah Ustaz Farhan, kan, ustaz-ustaz imam semua dah susun dah kuliah dekat masjid ni. Isnin siapa, Selasa siapa. Tapi alhamdulillah lah saya difahamkan masjid ni tak ada masalah. Saya difahamkan kuliah subuh ke memang macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu. Tengoklah lah perempuan. Mana tak betul lah tu kan. Dia kalau tak boleh tahan golak tu makna tak betul tu. Malam ni lah ramai dia kata kan. Anggaplah tu. Lepas ni ramai lah ni kan. Jangan pilih datang aja. Datang kan. Sebab kan, kita nak kerja hidayah ni, nak memperbaiki diri kita, nak betulkan mana, nak bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid dia takut orang cakap dia pergi masjid. Nanti kalau orang cakap aku pergi masjid malu pula, aku malu pergi masjid. Pergi kedai nombor tak malu dah. Kan bosan kalau ada mak tu raju uji tu. Pergi kedai nombor tak malu. Malahan pergi kedai nombor pakai helmet full face, dengan harapan orang tak kenal dia. Macam burung unta tuan-tuan. Tahu burung unta ostrich? Ostrich dia faham. Burung unta tak faham. Ostrich tu dia nampak orang, dia nak menyuruh, dia sumbatkan kepala dia bawah tanah tu. Badan dia nampak ni. Dia cakap, orang tak nampak aku. Dia tak tahu dia yang tak nampak orang nampak dia. Pergi beli nombor ekor. Dia tak beli tu. Dia tengah parking motor kat tepi tu. Dia tanya, kau cucu kau berapa orang? 2 kau. Cucu 3 kau. Belum ada rezeki lagi. Kau 4. 2, 3, 4. Jadi tu. Tikam-tikam kena pula. La ilaha illallah. Kena first prize. Habis dia belanja orang masjid malam ni saya belanja birthday saya orang hajar tu. Kan? Contohlah kan. Tapi orang sini tak ada lah. Ni tempat lain ni, sini tak ada. Kedai nombor pun tak nampak jauh. Kalau tuan-tuan sanggup daripada dalam ni keluar beli nombor ekor kat pekan tu kan, salah ikhtiar betul cari dia jauh kan. Hidayah kan? Macam orang pakai yang tak pakai tudung tu lah, yang free hair tu kan. Kadang orang tegur, kenapa kau tak pakai tudung? Boleh dapat hidayah lagi gitu. Dengan selamba cakap belum dapat hidayah gitu. Confident tak confident? Confident. Belum dapat hidayah. Kenapa kau tak pakai tudung? Belum dapat hidayah lagi. Macam mana? Apa Quran tu tak cukup kan jadi hidayah, petunjuk untuk itu? Orang kita ni dia faham hidayah ni apa? Aksiden terbalik kereta dia tak mati, makna hidayah. Rumah terbakar dia terselamat, hidayah. Itu bukan hidayah, tu terselamat nama. Kan? Manusia ni dalam hidup dia ada 99 perangkap kematian. Kata hukama dulu-dulu. Ada 99 perangkap kematian. Contoh, naik kereta accident, boom accident. Sikit lagi nasib baik bukan aku. Tu satu. Tanah runtuh, ngap, habis rumah lain. Rumah kita selamat. Tu dua. Ada 99. Kita ajakkan kawan kita pergi piknik, terrojun dalam kolam tu, terrojun dalam sungai tu, zoom, yang keluar kita, yang lain tak keluar-keluar. Selamat satu. Kita boleh selamat dalam semua perangkap kematian mungkin. Tapi ada satu perangkap kematian yang tak dapat nak lari, iaitu nama dia perangkap usia tua. Maknanya ayahanda bonda yang berjaya sampai usia tua tu satu pencapaian sebenarnya.
Ni budak-budak muda yang tagak, yang relax, yang naik motor macam Tromen kan, tu belum tentu lagi sampai tua. Belum tentu. Betul tak? Tapi yang dah sampai tua ni kira pencapaian. Alhamdulillah. Tengoklah. Yang tua-tua duduk depan. Mana siapa berani kacau tampek dia? Semua bersandar nampak. Ni semua tampek-tampek pot yang orang lain tak berani kacau tu. Tu pencapaian kan. Tak nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan semua orang merasa sampai tu hakikat sebuah perjalanan. Tu sebab kalau kita naik persinggahan perjalanan kita kat mana? Tu macam RNR. Itulah dunia. RNR, rehat dan rawat tu lah, yang stesen RNR kan. Tak pernah lagi orang berhenti dekat RNR. Ui, cantiklah tanah sini, aku nak buat rumah kat sini. Mana ada orang nak buat rumah kat RNR? Tak ada. Turun masing-masing lepas hajat kan. Seorang kencing, seorang terberak, yang seorang pergi makan, yang seorang pergi minum. Yang naik bar express lagi tak berani minum. Ini kan minum buat tertinggal kan, lagi kacau. Tidak pun beli bungkus buat naik atas ni. Sebab kita tahu kita akan meneruskan perjalanan. Jadi yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Yang kedua, apa yang kita nak kejar dalam hidup ni? Kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan. Minta ampun dengan Allah. Melainkan kita yakin, alhamdulillah Ustaz, saya dah semak dah daripada tahun 2020 sampai 2021. Setakat ni belum ada dosa lagi tu. Tolong angkat tangan. Orang Felda hijau yang rasa tak ada dosa, tolong angkat tangan. Tolong angkat. Ada. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah. Semua tak sedar diri kan. Memang berdosa. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain. Tadi saya bangun tadi, apa orang tak ngumpat tadi? Saya dengar tadi. Saya lalu tadi kan, tingginya. Ramai cakap tu, tinggi salah. Dalam TV nampak gemuk, kau ngasam tu. Sebut nampak. Tapi saya maafkan dah siap, tak ada masalah tu. Kan? Tu dia. Kan? Dia macam tu lah, nampak muda pula. Tak Samsul debat ni, tu tak apa. Macam Ustaz Farhan ni lah. Kan kalau orang tengok dalam video tu nampak macam tu, tengok depan-depan macam muda, nampak macam belum kahwin lah. Dah kahwin belum Ustaz? Oh parah rumah kacau ni. Kan dia nampak muka macam muka muda belia lah. Tu kan. Nampak tak? Kan? Jadi mana kata kita minta ampun dengan Allah. Itu sebab bulan Rajab, Syakban nak menuju Ramadan, apa patut kita buat? Kita kena flush. Kan bila kita masuk kereta servis, kita nak, sebelum kita masuk minyak hitam yang baru, kita kena flush dulu, cuci dulu. Macam tu juga Rajab dengan Syakban. Persediaannya adalah mencuci dosa-dosa kita dulu sebelum sampai Ramadan. Bukannya Ramadan ni aku nak taubat lah. Nah, pula tunggu Ramadan pula. Sekarang macam orang pergi Mekah dulu lagi lah. Aku pergi umrah ni, aku ingat aku nak buanglah dosa-dosa aku semua. Kau ingat tong sampah kau tempat umrah tu. Nah, tu kita kena betulkan, perbetulkan diri kita. Contoh macam orang ada hajat, nak minta sesuatu daripada Allah Ta'ala, nak buat sembahyang hajat, buat tahajud. Sebaik-baiknya ada pandangan kata 7 hari sebelum tu buat solat sunat taubat dulu, minta ampun Allah seminggu tu, minta ampun, barulah ada muka minta Allah Ta'ala. Cuci diri dulu pun katalah, macam tu lah, minta ampun dengan Allah banyak. Ada dosa tak rasanya? Ada tak dosa? Ada. Orang perempuan ada dosa tak? Apalah payah tu. Kau dogil tetap dogil. Saya tanya, ada dosa tak? Ada, abang. Mengaku. Kan balik macam tu bang suami. Nikmat Allah, lembab orang tua. La ilaha illallah, sabar orang cakap. Orang tua tu dah tak dengar. Pakak kau la ilaha illallah. Balik ni baik-baiknya. Faham? Abang ngaji, boom, langsung jatuh orang tua tu pingsan. Terperanjat, tak pernah panggil abang. Kan? Balik kan buat. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Cara nak minta ampun paling senang apa dia? Istighfar. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Cara istighfar? Nabi aja astaghfirullah. Astaghfirullah. Buat 1000 kali sehari.
Buat banyak Ustaz. Buat lepas subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kejap 200. Lepas subuh, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukuplah 1000. Janganlah lepas isyak kena balun 1000 tu. Memang sampai bila tak baik lepas tu. Pening. Kan? Kita jangan marah tau. Kadang-kadang bila imam, tiba-tiba imam teringat pula ceramah malam ni kan. Tiba-tiba malam besok imam dibalun istighfar tu 10 kali. Bukan 100, bukan 1000, 10. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Yang belakang kamu lebih sikit. Ini banyak kali. Alah, kan? Itu semua lah tu kan. Tapi sebenarnya jangan lupa sahabat-sahabat Nabi dulu paling teruk pun 70,000 kali sehari. Macam siapa yang ada hajat, orang perempuan, kalau hajat dia nak suami dia terus bersama-sama dengan dia, tak lupakan dia, buat ni 70,000 kali sehari. Sebab Nabi dah sebut, barang siapa yang banyak beristighfar ni, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada kesempitan, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Macam tu lah. Astagfirullah. Ya, dia ada lagi. Untuk orang lelaki pun sama. Astagfirullah. Kalau ada hajat, buat 70,000. Astagfirullah. InsyaAllah lulus. Faham? Faham tak? Faham kan? Main golak berani tidak kan? Faham. Tapi betul. Astagfirullah. Kalau rajin lagi, astagfirullahalazim. Kalau rajin lagi, astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astagfirullah innallaha kana tawwaba. Astagfirullah innallaha kana tawwaba. Siap minta taubat dengan Allah. Astaga, Nabi tanya. Astaga dalam WhatsApp tu. Astaga ni tak ada. Astagfirullah, minta ampun dengan Allah. Dia sebenarnya banyak kita ni kadang tu sebabnya kalau kita buat kenduri tahlil kan, tuan-tuan jangan dengar ada orang cakap tu, siapa yang buat tahlil tu neraka. Tuan-tuan jangan dengar cakap orang tu. Orang pening-pening ni tuan-tuan jangan layan. Sebenarnya dah sebut dah kan, dalam Quran pun sebut, iman kana yarjullaha wal mal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Salah satu cara itulah zikir. Tuan-tuan, ada 2 pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Yang pertama zikir. Sampailah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil. Kan? Itu paling besar pahala. Dan satu lagi yang kedua paling besar pahala dalam kenduri tahlil, makan dengan. Itu sebabnya tuan-tuan jangan kesian, makan betul-betul. Bila kenduri tahlil tu makan tu, sebab tuan rumah niat sedekah besar pahala. Nampak tak? Itu sebab kalau tuan-tuan datang Negeri Sembilan, Ustaz Farhan nanti datang Negeri Sembilan, dia orang memang pondok Syekh Murtada dulu, dia tak ada zikir pendek-pendek tu tuan-tuan. Sampai dah hilang-hilang lutut baru doa. Tuan-tuan pun ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin, Rabb yasir wa la tu'asir, ya Karim, Rabb yasir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Rabb ishfina min kulli da wa afina minal bala. Mana tu ingat tu lah. Betul lah sekali. Afdalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Bau lega. Rupanya 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin laju. Kalau yang seorang la ilaha illallah, mana seorang tu dah penat tu. Kata arwah Syekh Murtada tu, apa benda lauk kat dapur tu udang galah, tak berbaloi zikir sikit-sikit biar dia panjang, ponek betul baru makan. Lepas tu doa jangan cakap lah. Tu yang ramai minta bila orang nak mati imam ni punya teruk kan. Ya tuan-tuan tengoklah. Ni insya-Allah kalau tengok cara kes turun ni 1000 lebih ni, insya-Allah doa sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat tarawih balik semula ke masjid.
Kan tarawih balik semula kat masjid, walaupun penjarakan, jagalah SOP, tapi mudah-mudahan dapat kita datang masjid balik kan. Betul kan. Dia mulalah tu, kau nak semayang kau pergi surau sana laju, kau jangan pergi masjid slow. Ya ke? Surau tu dah lalapan, laju lah tu. Semua orang pergi surau, tak muat pintu. Yang dia tak tahu, berita imam tu hebat tu dah tersebar, dia pindahkan bawa ke masjid ni. Dah kat sana tinggallah imam lama. Allahu Akbar. Kawan tu bincang, betul ke surau ni? Dia tu rasa betul lah. Kan? Jangan tuan-tuan ya. Sembahyang tarawih ni kena faham. Kalau ikut guru saya lah, adab ikut solat sunat tarawih ni, adab ya, adab ikut solat sunat tarawih ni kena ikut daripada mula sampai habis. Maknanya kalau nak ikut imam tu sampai habis lah. Bini, aku tak main lah masjid ni, aku pergi masjid Pekan 20, sini 20 ke? Sini 8. Dia kata, tak main lah 8, aku pergi yang 20. Rupanya dia pergi 20, lepas 8 dia waiting sendiri belakang. Tu tak pakai tu. Adab dia kena ikut bermula sampai habis. Ya? Faham ya? Tu dia. Jadi makna yang kedua tadi, kita balik cerita tadi, carilah keampunan daripada Allah. Kita semua berdosa. Dan apa Nabi sebut? Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan begitu juga yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Sebab hanya dengan rahmat inilah jadi tiket kita masuk syurga. Macam mana pula? Sebab pernah dalam satu kisah digambarkan seorang abid, dia beribadah selama 500 tahun. Abid ni, ahli ibadah ni, beribadah selama 500 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala beritahu. Abid ni menjawab, aku tak nak ya Allah. Wah, dia jawab dulu, aku tak nak rahmat kau tu ya Allah. Kau masukkan aku disebabkan ibadah aku yang 500 tahun tu. Sebab dia nak orang tahu dia masuk syurga sebab dia beribadah 500 tahun. Maka Allah Ta'ala cungkil sebelah mata dia keluar. Kenapa ya Allah? Dia kata, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tak dapat tebus rahmat dan nikmat aku bagi sebelah mata kat kau. Maknanya tubuh badan kita ni semua satu bentuk rahmat Allah bagi kat kita sebenarnya. Kan? Ya tuan-tuan, kita nampak macam tak ada apa-apa aja hari-hari guna. Saya pernah dulu masa saya masuk debat dulu, ada seorang sahabat saya. Dia masuk debat, dia debat bahasa Inggeris, dia satu bilik dengan saya. Ni tak ada, tangan kiri kanan tak ada, takat bahu je. Saya tengok depan mata saya, macam mana dia. Dia duduk ni dekat meja makan ni, pakai kaki je, ambil air, ambil sudu, makan. Saya kata Allah Akbar. Dan untuk makluman semua, hari ni dia dah jadi jutawan. Zarif nama dia, nama sebenar. Memang dia masuk sukan ni bukan kaleng-kaleng, tak main lah sukan main bola petang-petang pakai tiang selipar, tak ada. Dia sukan berkuda, polo, renang. Saya berendam boleh lah, berendam tak apa-apa dah. Tapi betul kan, semua ni Tuhan bagi. Ada seorang saudara saya, seorang tu, dia tolong orang accident, dia kena langgar, dia tak sadar 3 bulan. Lepas tu bila dia elok balik, semua okey, tubuh badan semua okey, tapi Allah Ta'ala tarik nikmat lidah dia tak rasa apa. Bayangkan, tubuh badan kita elok, lidah tak rasa apa, macam mana? Masa tu saudara saya tu ada semua cerita lah. Saudara makan, dia buang pinggan tu sebab dia frust, dia tak boleh rasa. Hari ni kita komplain tak cukup masin lah, tak pedas lah, semua komplain, makan free pula tu, banyak cerita kan. Itu dia ceritanya tu. Sebabnya kita ni minta ampun dengan Allah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Allah, kepada Allah lillahi ta'ala. Itu sebabnya nak capai, nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Ibadah banyak-banyak.
Tapi ibadah banyak pun kena belajar. Tu sebab ada seorang lelaki, dia pencen di Putrajaya, pencen pengarah di salah sebuah kementerian di Putrajaya, datang di sebuah masjid di Seremban, dijumpa dengan imam, boleh tak ajar saya macam mana nak solat? Rupanya tak tahu solat. Pangkat tinggi, pencen puluh ribu duit dapat, tapi tak tahu semayang. Masa tu ada yang cakap, dah tua-tua baru nak belajar. Salah. Jangan-jangan dia dah tua baru nak belajar ni lagi baik solat daripada kita yang perasan solat kita betul. Kita tak nak belajar, kita rasa kita okey je, kan? Abang Adam Kori yang saya jumpa, kan, Abang Adam Kori yang pelakon Tai Long, kan? Dia dalam tempoh dia masuk Islam daripada tahun 2012 Islamnya sampai 2020, dalam tempoh berapa belas tahun tu, kan, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita berpuluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat, seekor pula. Seorang pun tak dapat, kan? Bukan cakap orang lah, termasuk saya bercakap ni, kan? Tuan kena jaga, tuan. Bab ibadah kita ni, itu sebabnya mencapai kesempurnaan ibadah ni ada 4 perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama mesti dengan ilmu. Dia tak boleh main ikut-ikut je. Itu sebab imam tu tadi sanggup mengajar yang bekas pengarah tu. Belajar. Kena belajar. Jangan malu dah tua ustaz, tak nampak dah nak mengaji, nak baca. Pakai topong lah. Beli topong tu. Tengok huruf tu tak nampak dah, kan? Ataupun tak boleh sangat, memang kena dengar je. Dengar, cuba baca, sebut betul-betul, kan? Jangan bagi alasan, kena belajar. Ayah dulu khatam Quran, alhamdulillah. Masuk muayah tadika ayah dah khatam dah. Kan, betul tak? Hebat ayah. Daripada khatam sampai sekarang, berapa kali dah ayah khatam? Itulah sekali tu. Kan? Tapi dekat sini mungkin tak lah. Kat sini dia khatam lagi satu waktu bila? Tadarus. Tu baca ramai-ramai, kan? Tapi jangan risaulah. Tim tadarus dekat masjid ni jangan risau. Muka yang sama setiap malam. Yang duduk dekat kemah more tu pun sama setiap malam. Dan dia boleh daripada luar tu, dia tinggal dalam tu. Tak ramai pula orang tadarus malam ni. Mana perginya orang tu? Yang bercakap tu bukan orang tu. Kan? Apa salah masuk join dapat selai 2 jadilah, kan? Itulah dia. Tapi paling tidak ada juga lah yang seorang lah bila last khatam Quran, sebelum upacara batal semayang, batal air semayang, pengantin bersimpuh macam ni, pakai gaun pengantin dengan ada loudspeaker, imam kat depan tu comel tengok, lawan-lawan menyalur-nyalur makeup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna la ilaha illallah. Apa dah mengaji macam tu. Satu kampung dengar dia baca salah. Kena belajar, kan? Kena belajar. Sebab kita nampak macam benda tu simple, tapi ada benda yang kita tak tahu. Contohnya bila kita pergi bermusafir, kan, kita jamak, kan. Saya ada sahabat yang ikut, kan. Saya ajar dia, kita buat ni jamak ni, Zuhur dengan Asar. Kita buat Zuhur, kita buat Asar sekali 2 rakaat. Lepas tu Asar ni, Asar tak sembahyang. Senang, kan. Dia baru tahu. Malam tu Maghrib tamam, Maghrib kena cukup 3 rakaat. Isyak 2. Lepas tu Isyak tak payah sembahyang lah, tak payah. Esok pagi subuh dia menung. Dia tanya, subuh ni nak sekalikan dengan apa? Dia tahu. Dia tanya macam tu. Tak, ni kita gelak, kan, tapi tu soalan yang memang ditanya oleh orang yang tak tahu. Nampak tak? Ramai yang tak tahu. Macam pergi umrah, kan? Itulah. Tuan-tuan, siapa suruh tangguh-tangguh? Pak.
dah tahu susah nak pergi. Hari ni Perdana Menteri dapat pergi, kan? Kita belum tahu ni dah. Yo tuan-tuan, kan? Tu sebab nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu, kan? Mesej nak bagi tahu, bukannya sebab duit kita boleh pergi, kan? Tapi saya tengok banner tu fresh lagi tu, Zaini Travel, kan? Tapi bila tengok tu sedih. Ada orang mesti ada punya, dia plan nak pergi dah hari tu, dia kata pergi tahun depan lah, dan memang nak pergi tahun depan sekali PKP. Masa tu apa cakap? Kalau boleh pahi-pahi, kan? Alhamdulillah, saya kali pertama pergi dengan Pak Tam saya lah. Masa tu Pak Tam sponsor adik-beradik pergi. Saya tanya lah, saya sponsor tak? Kau pakai duit kau sendiri. Sebab mampu bayar sendiri. Ingat boleh lah kecek-kecek sikit, terapik dah pergi sini, tapi bawa isteri pergi, betul? Dan masa tu baru tahu lain bila kita pergi dengan kita dengar orang cakap lain. Tapi itulah, duit tak ada. Bukan sebab duit. Ada orang tak ada duit, seorang driver taksi hantar barang, kena hantar dekat airport. Dia hantar ke airport tu, terus pergi dekat kaunter Qatar Airlines. Dia bagi, pakcik sihat, pakcik dah pergi Mekah belum? Belum. Tak nak pergi ke? Nak pergi, tapi yelah pakcik ni kata, apa pakcik tolong, pakcik ada gambar tak Pak Keping? Kat rumah lah, pakcik ambil cepat, pergi balik rumah, ambil hantar kat saya. Pakcik tu hantar balik rumah, apa hal budak tu bagi, cuba je lah, dia pun bagi. Tapi pakcik tunggu kan, nanti kita dapat surat Qatar Airlines sponsor dia pergi percuma pergi haji tahun tu. Rupanya yang beroffer tu sebab dia memang ada kuota boleh bawa siapa-siapa pergi setiap tahun, dan keluarga dia semua dah pergi. Dia tak tahu nak bagi siapa. Dia teragak dia nak bagi pakcik tu. Dapat pakcik tu bagi, bukan sebab duit. Kita nampak, boleh ke makcik itu pergi menggigil, boleh ke dia pergi? Macam mana dia ngigil pergi, macam tu dia ngigil balik. Pergi, tetap pergi. Ada yang seorang tu yang bercakap tadi, boleh ke dia pergi? Yang pergi tadi yang cakap boleh ke dia pergi, dia pun ngigil balik. Tu cakap apa? Kena hidup kita ni macam tu lah tuan-tuan. Bukan sebab tu sebab kena belajar ilmu. Yang kedua, mestilah ikhlas. Dalam ibadah kena ikhlas, tak ada sebab-sebab lain. Kau tiba-tiba datang sembahyang malam ni, Samsul debat, untung-untung boleh ambil gambar, kan? Contoh. Ya. Kau apa hal sembahyang malam ni? YB datang, gila kau, takkan aku tak datang YB ada orang macam tu. Ada. Kan saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana mak mentua dekat rumah. Allahu akbar, mak mentua dekat rumah malam tu. Tu yang pagi tu sembahyang subuh kau main kuat kunut kan. Ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau ada masalah dengan perangainya, maka ada masalah dengan ibadah dia. Semayang mengutuk orang macam tu ke? Semayang semua orang tak betul, imam tak betul, Bilal tak betul, semua tak betul. Orang macam ni satu yang cara nak bagi dia diam, nanti dia jadi jatuh kuasa. Senyaplah tuan-tuan. Iya, mengutuk orang bukan main lagi. Dia ada orang macam tu, semua tak betul. Vaksin tak elok, semua tak elok. Vaksin tu bahaya. Aku dapat sumber. Dengar-dengar siapa yang inject dia, DNA dia berubah. Berubah DNA. Berubah macam mana? Jadi DNA babi tak silap aku. DNA babi tu. Dahsyat. Dia orang dengan cerita kedai kopi ni lain macam tau. Tu belum cerita ulama Facebook dengan ulama Google lagi. Kan? Tu nak tanduk perangai berubah kan. Tak ada lagi dah cakap-cakap yang bukan-bukan, cakap yang tak elok tak ada dah. Terutamanya orang perempuan ni. Ingat orang perempuan orang perempuan senang masuk syurga. Orang perempuan jangan tinggi suara dengan suami. Apa suami nak tu setuju je. Faham? Golak pula orang lelaki ni kan betul ni. Abang nak kopi boleh bang? Macam tu. Abang teragak lah nak makan yang boleh. Abang nak makan ayam kampung, bang ayam kat kampung tu semua yang kampung.
Abang teragak nak makan mi hilam, no problem. Okey, abang cakap je. Nak makan lempeng cecah dengan gulai ayam lemak cili api boleh. Semua macam tu orang perempuan. Sabar je. Tak apa gila orang tua ni nak mati kau makan macam-macam je. Jangan macam tu. Sebab orang perempuan kena ingat menurut kajian orang lelaki mati dulu. Ya. Jadi bayangkanlah setiap hari tu hari terakhir dia. Besok hidup dia lagi. Soalnya hidup dia lagi. Tak apa. Layan elok betul. Orang perempuan senang masuk syurga. Betul saya cakap. Orang perempuan jangan cakap-cakap saya ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut kena baik. Kadang orang perempuan yang dia cakap lembut, maksud kasar, tu masalah tu. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi Bagan Serai tu. Oh ya ke? Abang bawa motor mana? Motor tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tu motor tu nama siapa? La ilaha illallah, dia boleh cakap motor tu nama siapa tu. Mentang-mentang motor tu nama bini dia kan. Ya ada ya tentu tu. Ya. Bunyi kasar tu maksudnya, maksud lembut, cakap lembut maksud kasar. Lembut-lembut je orang perempuan. Ya. Dah tua-tua ni anak-anak dah besar-besar, anak semua dah pergi KL. Tinggal kita kat Fenda Hijau ni. Mesra-mesra lah. Tengok macam Nabi. Nabi macam mana? Nabi bergurau senda dengan isteri dia. Main kejar-kejar. Lari-lari. Balik nanti buat. Tak teraya lari dah ustaz. Ada boleh ngensot lah. Tak apa tak boleh lari. Kan? Dalam gurau, tak dalam usia yang ada bergurau pula salahnya kan. Kita dah sampai penghujung usia pun lagi nak gaduh-gaduh. Bergurau lah. Dalam 2-3 bulan lepas tu telefon anak. Long, panggil adik-adik mau balik. Naik bawa pahalai, baliklah. Ada benda nak bincang. Pahalai lah. Mak kau ngandung. Mengandung mak lagi. Mengandung mana? Manalah tahu. Boleh lagi kan. Nak tahu. Kan? Ada perubahan pada tidak tanduk perangai, cakap yang elok-elok, buat yang elok-elok, sedekah, buat perangai-perangai elok. Ini buat perangai tak baik tu jalan lagi. Kan? Mengutuk orang macam tu juga, menipu orang macam tu juga. Dah lah, cukup kan. Jadi kalau tidak ada masalah dengan ibadah kita tu. Dan yang keempatnya, inna a'malu binniyat. Kita apa gak ibadah benda baik kita buat mulakan dengan niat. Salahnya susah nak khusyuk dalam solat lah ustaz katanya. Khusyuk ni memang kena usaha. Kadang dia puncanya solat kita ni nak khusyuk payah. Sebab apa? Sebab kita tu ialah ibadah yang kita buat setiap hari. Lain tak ada. Itulah ibadah solat yang ada. Semayang katalah 5 minit setiap satu waktu. Kalau kali 5 baru 25. Ambil lah 30 minit. Kan, campurlah ibadah sunat sikit. Kita semayang sunat qabliyah ba'diyah dengan doa. Kita tambah lagi 5 minit. Kita ambil lah 1 jam. 1 jam untuk solat nak dibanding dengan 24 jam yang kita ada. Tak ke 23 jam tu ganggu kita? Allahu Akbar. Jadi tak sama debat tu datang kat malam ni. Allahu Akbar. Lah kunci kereta tu atas almari. Datang. Nampak dia. Alai, lupa jahit tepi kain tu. Lupa jahit tepi. Dekat dapur masak air tak tutup api. Masa tu lah. Nampak tak? Kan? Kena carilah. Kena cari. Tu sebabnya tuan-tuan dan perempuan rahmat Allah sekalian, saya sebut tadi, hakikat sebuah perjalanan nak beritahu kat kita semuanya sementara. Nabi ketika perjalanan Isra' Mi'raj kan, sebenarnya nak gambarkan keseluruhan kehidupan kita sebenarnya. Benda pertama sekali, benda-benda pelik Nabi nampak. Benda-benda pertama sekali sebelum Nabi nampak ni apa dah? Nabi diganggu oleh jin dengan api jamu melambung ni, kacau Nabi. Kan? Nak beritahu benda baik kita buat mesti akan nampak gangguan. Nampak halangan. Tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila dapat mimpi kena sembelih anak dia. Tengok apa berlaku. Orang kampung semua gila punya Ibrahim. Anak dia nak disembelih hari ni anak dia. Besok-besok jangan-jangan kita pula. Tu antara halangan. Cakap-cakap orang tu biasa. Kan? Itu nantilah untuk korban besok. Maknanya Ustaz Farhan kena panggil lagi lah.
Mana kena panggil lagi. Jadi mana kata nak tunjukkan bahawa semua ni satu perjalanan dalam hidup kita. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan diri kita ke garisan penamat tu belum tahu lagi. Tapi usaha nak sampai dengan keadaan baik, itu usaha kita. Tu hari-hari doa, Allahumma khtim alana bisnul khatimah wa la tahtim alana ya Allah bisuil khatimah. Minta kan, minta penyudah yang baik. Datang kuliah. Tu sebabnya Abu siapa nama tu lupa dah. Kan ada 7 cara kita nak jaga diri kita dengan Allah Ta'ala. Yang pertama jaga apa? Abu Lais As-Samarkandi. Sampai nama dia. Abu Lais As-Samarkandi kata 7 benda nak kena jaga. Baguslah saya tengok orang perempuan rajin nyalin kan? 7 macam ni ada nyalin dah. Belum sebut apa benda lagi dah salin kan? Tapi saya terlupa tau. Lain kali lah saya bagi. Dia dah tulis 7 frasa. Alah lupa pula. Orang lelaki dia tak salin bukan apa, sebab ni semua bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dulu bila Nabi Nabi cerita apa-apa, Abu Hurairah ni dia tahu, ingat, dia hafal. Paling tahu, paling kuat hafal Abu Hurairah. Jadi yang tak menyalin ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Tu yang balik sekarang tu orang tanya, Samsul buat camah tak? Okey. Dia cerita pasal apa? Sama je, dia dah tak ingat. Tak menyalin. Itu kan sama kan. 7 yang kita kena jaga. Yang pertama, jaga lisan. Jaga lidah kita. Apa benda yang kita cakap. Dia lisan hari ni ada 2. Satu lisan berlidah, satu lisan berjari. Yang kita type ni semua akan dituntut akhirat esoknya. Memang nak tulis elok. Ustaz Farhan tak boleh pakai. Akhirat esok kau jawab. Ustaz Farhan pahala. Tuan-tuan nak cakap apa? Akhirat besok, ni ada satu tajuk. Lain macam lah, tak pernah datang sini. Semua tajuk cakap apa ni? Isra Mi'raj akhirat nanti. Kan? Nah, akhirat nanti kan, bila Allah Ta'ala umumkan, dengan ini diumumkan bahawa mahkamah mahsyar dibuka. Bila buka mahkamah mahsyar, depan kita beratur panjang orang nak nuntut hak dia. Tuntut hak dia. Ya Allah, dulu dia pernah fitnah aku macam ni. Atas dunia tak settle, dekat situ kena settle. Ya Allah, aku pergi pejabat pos, ya Allah, aku tunggu lama, ya Allah, tiba-tiba dia datang, dia pergi kaunter tu saudara dia, ya Allah. Potong queue pun tuntut. Dia dekat belakang selalu mengumpat cerita pasal aku, ya Allah, tuntut. Beratur panjang ni. Kita tadi pahala banyak, berat pahala ni, berat. Ambil satu pahala. Ambil. Habis pahala. Tapi beratur masih lagi tak banyak, beratur banyak. Ya Allah, kenapa dia beratur lagi, ya Allah? Pahala aku dah habis, ya Allah. Kenapa beratur lagi ni, ya Allah? Allah Ta'ala beritahu, disebabkan pahala kau dah habis, dosa orang tu pula kau ambil. Itu sebabnya berhenti cerita-cerita buruk pasal orang. Buat apa? Tak payah. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Alhamdulillah, saya syukur dia dah kahwin baru ni, settle. Saya tak payah ulas apa-apa lagi dah. Tak lah. Cakap memang sadap. Tuan-tuan tengok dekat dalam TV berita keluar pasal da'i tu kan, pasal PU lah kan. Tuan-tuan mengulas macam tuan-tuan ada kat tempat kejadian. Jangan cakap apa-apa kalau tak tahu. Ini confirm punya. Inilah dia penunggang agama. Kau siapa nak cakap? Itu ujian tu. Tuan-tuan tengok yang rancangan gosip hiburan setiap hari Ahad pukul 11 tu. Saya tak nak sebut rancangan apa. Rancangan apa? Tak percaya. Orang sini tak tengok. Hari Ahad tu ada kan dia cerita panas. Betul ke dia dah bercerai? Mari kita tanya kan, ada kan? Itu semua tu bahan tu. Akhirat besok kena tanya. Lepas tu kita lagi kedui. Kau tengok tak cerita tu tadi? Tak sangka kan penyanyi tu macam tu. Nampak? Mulut. Benda tu betul ke tak? Belum tahu. Tu sebab di Indonesia rancangannya macam tu dah lama haram dah kat Indonesia.
Ya. Oh, tu keadaannya, kan? Tu keadaan dia. Kita jangan cakap-cakap pasal orang benda tak tahu. Dia kalau cerita baik-baik, orang tak nak cerita. Dengar-dengar imam dapat pergi Mekah tahun ni. Tahu dah. Macam tu je. Tak berkembang cerita tu. Dengar-dengar imam kahwin satu lagi. Ya ke? Confirm kau? Wah, kenapa aku tak tahu? Mak marah tak? Kenapa kau tak tahu? Kau apa masalah kau tahu tak tahu tu ada kaitan dengan dia? Kan? Iya. Tapi betul-betul lah. Cerita buruk pasal orang tu cepat. Tak payah. Lepas tu WhatsApp. Kita send kat orang. Tak payah. Tu yang pertama. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata. Tengok yang baik-baik. Kan? Tengok handphone. Tak apa bodoh dia tengok dalam handphone. Tengok seseorang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung stroke. Lepas tengok tu stroke, terlepas pula telefon, tak sampai pula tutup. Anak tengok, kenapa ni ya? Ya, kenapa ya? Tengok handphone. Ya Allah, ya Allah. Anak pula tengok. Langsung bocor rahsia. Malu tak? Malu. Tu atas dunia tuan-tuan. Akhirat besar. Kan? Mata tengok yang baik-baik. Mata tengok siapa dapat pahala. Tengok mak ayah dapat pahala. Tengok suami dapat pahala. Tengok isteri dapat pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Ya. Tengok Ustaz Farhan tak dapat pahala. Melainkan tengah kuliah tak apa. Kan? Isteri dia tengok dia pahala. Kan? Lepas tu tengok apa? Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Kan? Tengok yang baik-baik. Mata ni jaga. Kan? Tu sebab bulan puasa kan. Saya dulu memang tak suka pergi bazar Ramadan. Kan? Kenapa pergi bazar Ramadan? Tak tahu nak beli apa. Kan? Lepas tu masalahnya masa tu lah. Yang baru lepas mandi, rambut cerita. Mula tengok paha ayam, depan tu paha orang. Kan? Kan? Itu semua tu penyakit-penyakit bulan puasa tu. Mengurangkan bulan puasa bukan kurang kan? Negatif. Kan? Jaga mata. Yang ketiga jaga apa? Jaga hati. Jaga hati kita. Buang penyakit hati ni. Pertama penyakit apa? Penyakit tamak. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Sampai tipu-tipu datang dokumen sebab nak dapat bantuan apa pasal. Dah kalau rasa tak layak, tak payah marah. Kita tak dapat, nampak jiran sebelah dapat, kita anggaplah, oh makna dia lagi susah pada aku. Sudahlah. Aku tak halalkan beras orang sebelah ni makan. Faham? Ada orang macam tu. Kan? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Sombong ni adalah penyakit lain ni yang pecah-pecahannya. Ujub, riak, takbur. Yang tu pun kena tajuk satu lagi. Maknanya dah 2 ceramah kena panggil kan? 2 dah. Ujub ni kadang dia senang ni. Dia masuk dalam masjid ni, dia masuk, dia buka pintu, tak ada orang. Aku paling awal ni datang ujub ni. Aku paling awal ke steady kat aku ni, dia kata. Allah Akbar. Terdengar bunyi sliding. Wih, ada orang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi pula dah dia. Riak, tunjuk dengan orang. Lepas tu dia bagi salam, dia tengok orang sebelah sembahyang, teruk dia sembahyang. Okey aku sembahyang pada dia, takbur. Dalam satu perbuatan sombong kan? Tak payah. Sombong ni perangai iblis, jangan ikut. Dan yang ketiganya perasaan yang tak eloknya dalam hati ni apa? Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki pakai dua-dua. Jangan dengki, tengok orang tu alhamdulillah. Ni semua tak apa hati. Ni dia menyampah aku tengok kereta dia macam dia seorang dia pakai kereta baru. Relaxlah rezeki dia. Kan? Saya nasib baik ini saya bawa kereta lain. Saya bawa kereta orang rumah kan. Saya bawa kereta Azia saya tu tak ada seorang nyambut saya tuan-tuan. Begitu selama-lama saya duduk kat surau tu tak ada siapa sambut saya tu. Okey lah kan. Tak ada nak lagak-lagak dah kan. Macam tu. Tapi jangan kita kutuk-kutuk orang. Anak dia UPSR dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah.
Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat dah bos tu. La ilaha illallah. Dengarnya Abang Haji tu lah. Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Abang Haji yang umur 85 tu. 85? Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Kan kecoh tu. Dia 85, bini 25, main-main. Tapi kalau orang tu baik, alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Mana elok tu? Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok cakap. Cuba tanya budak tu, "Dik, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu?" Apa kau suka sangat Abang Haji tu? Abang Haji tu dah banyak umur ni. Macam mana nak cakap? Mak dia punya cakap macam Mira Filzah. Macam mana nak cakap? Dia ni pertama lembut, pandai gurau. Pandai gurau orang tua tu. Lepas tu kan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Ada pokak tak terangah, macam mana nak balik? Contoh lah kan. Tapi bukan orang sini tau, tempat lain. Sini 85, okey. Tempat lain. Okey. Jadi jangan jangan dengki-dengki. Kemudian jaga perut. Apa maksud jaga perut? Nabi pesan perut kita ni jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Sepanjang perjalanan hidup kita ni jangan benarkan benda haram masuk dalam perut. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram itu ada dalam perutnya, bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Nauzubillah, tak jauh kan. Itu sebab Nabi pesan lah, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian lepas perut jaga apa? Jaga tangan. Bantu membantu, tolong menolong satu dengan yang lain. Jangan bergaduh. Kemudian jaga apa? Jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid tempat baik, datang kuliah ilmu tempat yang baik. Dan juga yang terakhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jaga 7 ni, insya-Allah hakikat perjalanan kita itu selamat dunia akhirat. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya faham tanda-tanda suruh berhenti itu, saya faham. Kalau ada bergalih-galih kaki, kejap lurus, kejap bengkok, tu maknanya saya faham lah tu. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun seronok datang sini. Baru saya tahu jauh betul dalam ni. Ustaz Farhan kata setengah jam 40 minit je dia kan, tarman. Saya dah tadi terlelap jaga tak sampai lagi kan. Tapi insya-Allah lain kali saya datang lagi insya-Allah. Nanti kita bawa lah orang kampung Selangor, kita bawa 2 Samsul kan. Kita buat Samsul Rau sekali sini kan. Dia dah lama tak balik kampung tu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, kesimpulannya, dunia ini sementara sifatnya. Sampai masa kita akan sampai ke penghujung perjalanan kita. Tanya diri kita, kita dah memperlengkapkan diri kita ataupun tidak. Dunia sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jadi usahalah yang sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik, insya-Allah. Kan? Sesungguhnya manusia itu berdosa, Nabi kata, dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan segala yang baik itu kita sebar panjangkan kepada yang lain.